Dengarlah kawan, dengarlah dara, sepatah kata hamba berberi. Surira, janganlah duduk berdiam saja sayang, sambil bekerja mari menyanyi. Suriram, suriram, ram, ram, suriram di atas kota. Aduhai sayang gadis Melaka, makin dipandang makin jelita. Kalau tak mau bermain tepi, Suriram, bermain keris kita mulakan. Suriram, kalau tak mau senyap dan sunyi sayang, serangkap pantun sari dulu kan. Suriram, suriram, ram, ram, suriram di atas kota. Aduhai sayang gadis Melaka, makin dipandang makin jelita. Tun Fatimah anak bendahara, Suriram, tunangnya bernama Tun Ali. Suriram, parasnya cantik tidak terkira sayang, banyak pemuda mendendam hati. Suriram, suriram, ram, ram, suriram di atas kota. Aduhai sayang gadis Melaka, makin dipandang makin jelita. Memanglah benar kata si Anu, Suriram, Tun Fatimah dengan Tun Ali. Suriram, umpama buah yang masak ranum sayang, makin dijolok semakin tinggi. Suriram, suriram, Anak siapa tu? Hamba tak tahu tu. Cantik sungguh. Aduhai sayang gadis Melaka, makin dipandang makin berseri. Mengapa tapai dicampur lagi? Suriram, mengikut petua adat dan pantang. Suriram, mengapa buah dijolok tinggi sayang, kerana sudah dimiliki orang. Suriram, suriram, ram, ram, suriram di atas kota. Aduhai sayang gadis Melaka, makin dipandang makin jelita. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Raja di bawah. Apa khabar dulu? Kabar baik, Datuk. Anak siapa yang jalan dulu itu? Anak Fatih Tun Fatimah tu. Ya.
Sekarang baru hamba tahu, rupanya Datuk ada mempunyai anak perawan yang cantik. Tatik tak mau jadi ayam betina, Tengku. Betul sebuti rios kampung. Alangkah baiknya kalau Datuk persembahkan kepada Sultan. Sebab Sultan pun belum ada mempunyai permaisuri. Tak kena anak pipit boleh berkawan dengan enggang, Tengku. Mengapa pula Datuk cakap begitu? Kalau dah pipit, biarlah pipit jual lawannya. Datuk. Suntuk betul pahaman Datuk. Kalau hamba tak usahkan berkawan dengan engkang. Kalau boleh dengan kurda pun hamba mau. Ragaman manusia berlainan, Tengku. Sebab itulah Tuhan menjadikan manusia rambut sama hitam, tetapi hati berlainan. Benar, Datuk. Tetapi sebaliknya, persembahkanlah kepada Sultan. Sebenarnya, Mandelia, anak hamba itu telah ditunangkan dengan Tun Ali, anak Sri Naradiraja. Dan hari perkawinannya pun tak lama lagi. Sayang 1000 kali sayang. Datuk menatakan Intan dengan Temaga. Itu semua sudah takdir, Tengku. Tak dapat dibantah lagi. Kalau begitu, biarlah hamba pulang dulu, toh. Kenapa nak lekas pulang, Tengku? Hamba ada kerja. Kalau Datuk buat hari perkahwinan esok, janganlah lupakan Sultan. Takkanlah Fatih lupakan Sultan. Bukankah dia yang di-pertuan kita? Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ketuk sebarang ketuk kalau tidak dengan pemukanya. Jangan masuk sebarang masuk
kalau tidak dengan syaratnya. Mana? Bukan datang sebarang datang berisi dengan beratnya. Bukan datang sebarang datang berisi dengan syaratnya. Bawa sini syaratnya. Ada, jangan susah. Hai, ringan aja nih, Dan. Buka dulu tengok. Hai, senti termakan. Ada, jangan susah, awak, jangan susah. Sini bawa. Bawa anak awak. Marilah anak-anak semua. Siapa yang sudi mengecikkan tepung tawa kepada pengantin kita ni? Kedatangan Duli Yang Maha Mulia Sultan. Mulakanlah menari. Maafkan. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin. Pengantin kami ucapkan. Selamat bersanding. Bersanding dua sejoli. Amanlah hidup kami doakan. Mudah-mudahan kekal abadi. Amanlah hidup kami doakan. Mudah-mudahan
Rupa-rupanya Datuk Bendahara ada mempunyai anak perawan yang baik parasnya. Patutnya Datuk Bendahara mesti mempersembahkan anak perawannya kepada tuanku. Ayahanda sudah kemukakan kepada Datuk Bendahara dahulu, tetapi Datuk Bendahara tidak menerima. Sungguh tak baik perangai Datuk Bendahara itu. Sudahlah, mari kita pulang. Ampun tuanku. Mengapa lekas hendak berangkat? Santapan sedang disediakan. Tak payah Datuk Bendahara. Dia sudah kenyang dengan pemandangan-pemandangan di sini. Sila Tuan Nakhoda. Terima kasih. Rena, berehat di sini sebentar. Kamu orang semua, dengan perintah Tuan Nakhoda, kita berehat di sini sebentar. Tapi ingat, mesti jaga baik nama bangsa Portugis. Ingat? Berehat semua. Na minha vista agora con você encontrar. Nan vos Santa Calado bem canta con yo juntado. Nan vos Santa Calado bem canta con yo juntado. Marilah kita hai bersukaria. Marilah kita hai bersukaria. Si vos contenti, io contenti, corazón alegre. Dios contanti, io contanti, corazón alegre. Vos ven na mi abraço, ven canta con yo juntado. Vos ven na mi abraço, ven canta con yo juntado. Marilah kita hai bersukaria. Marilah kita hai bersukaria. Na minha vista con vas contra. Na minha vista alogra con vas já encontrar. Nang vos Santa Calado bem canta con yo juntado. Nang ya Santa Calado bem canta con yo juntado. Marilah kita hai bersukaria. Marilah kita hai bersukaria.
Tuan Nakhoda. Datuk Mandalia. Apa khabar? Wah, baik. Ada berita baik? Tentu. Besok sajalah kita jumpa Datuk Bendahara. Mengapa tidak malam ini? Besok sajalah, Tuan Nakhoda. Bang, Mengapa Mak datang sini? Mak datang nih membawa nasi lemak dan kue-kue sedikit untuk abang. Kenapa tak suruh saja budak-budak antar? Budak-budak semua dah pergi ke laut, Bang. Oh, kalau dah begitu, marilah kita makan. Pana! Woi! Berhenti dulu, mari kita makan. Makan dululah. Hamba dah bawa bekal dah. Baik. Nampak berdua ni dah baik dah. Begitulah. Alamak anda ni, pandai-pandai menggiat orang lah. Hamba dulu begitu juga, Tuan Fatimah. Mula-mula malu. Kemudian tak malu lagi. Merepek aja lah mak anda ni. Kalau ia pun, apa salahnya? Patah kata orang tua, pisang pikat, masak sebelanga. Hidup sepakat, kerjalah sama-sama. Cocok, Tuan Fatimah, Tuan Ali. Sama cantik, sama berani. Berani? Apa kata aku sama cantik? Sama berani, sama berani. Berani? Apa? Berani? Apa? Cocok, sama cantik, sama berani. Tangan tua tak ada gigi. Tak gigi. Apa? Kenapa Mak tak kahwin? Tak kahwin. Aku tunggu kau. Apa? Kalau begitu marilah kita kahwin. Kahwin. Sudahlah, benar Mak Andam ni. Bawa balik. Mari. Kahwin. Berani. Ada satu bangsa lain datang. Bangsa hamba pula ni? Taklah. Hamba pun tak tahu tu Nari. Dudiklah. Mari kita makan. Silakanlah. Hamba pun nak balik dulu. Baiklah. Ada apa? Ada satu bangsa datang daripada atas angin dah. Bangsa apa dah? Mana aku tahu mereka bersama dengan Datuk Mandalia? Mari kawan-kawan semua, mari kita pergi tengok. Mari! Ber, orang apa agaknya? Entahlah, nampaknya macam Bengali. Itulah Bengali putih. Kalau Bengali putih kenapa ada yang hitam? Dia ada berjemur di laut. Aku percaya kau. Marilah kita pergi tengok. Oh, saudara. Jangan buat begitu. Tak baik. Balik. Pergi. Gitu. Lawrence, Hela, kau dan kau ikut aku pergi rumah Datuk Bendahara. Yang lain boleh bersiar-siar, tetapi ingat jangan mengusik orang-orang. Oh, Tuan Ari. Datuk ada di rumah? Ada, Datuk Bendahara. Aku dah Lopez nak jumpa. Silakan naik. Baiklah. Dan kau semua tunggu di sini. Baik. Siapa yang datang dengan Mandeliar dan Tun Ali itu Sri Nara? Entahlah, Bang. Datuk, ini Nakhoda Lopez, ketua orang Portugis nak jumpa Datuk.
Silakan duduk. Datuk Mandalia, mengapa Datuk tak menyuruh dia muka kasut? Hasan, tak baik cakap begitu di depan tetamu. Apa hajat tuan hamba datang? Hajat hamba besar, Datuk. Tetapi hamba minta maaf kerana hamba tidak membuka kasut. Tak mengapa, Nakhoda Lopez. Sebenarnya, apa hajat tuan hamba? Hamba orang-orang Portugis ingin hendak berniaga di dalam negeri Melaka yang masyhur ini. Boleh, apa salahnya? Tetapi terpaksa hamba menyembahkan kepada Sultan terlebih dahulu. Bagus, Datuk. Bagus. Hamba harap Datuk sembahkan kepada Sultan. Mudah-mudahan berjaya maksud hamba. Kalau maksud bersih dan suci, mudah-mudahan berjaya, Nakhoda Lopez. Datuk, hamba ada hajat sedikit. Terimalah hadiah hamba dengan tidak seperti ini. Nampaknya orang Portugis ini sudah melebihi batasan, ayah. Hasan, jangan menonjokkan bongkak di hadapan tetamu. Sudah adatnya begitu, apa kita nak buat? Tapi sudah melebihi, ayah. Tadi dia naik ke rumah tidak muka kasut. Sekarang berani pula dia megang kepala ayah. Mantap lagi. Tes! Lain padang, lain belalangnya, lain bangsa, lain adatnya. Sudah, Tun Hasan, pergi ke sana. Sri Nara, tunjukkan puan ini kepada Tuan Nakhoda. Sila makan sirih. Hamba tak biasa makan sirih, Datuk. Ini adat kami orang Melayu. Cuba-cubalah, Nakhoda Lopez. Sila makan. Pedas, Datuk. Pedas tapi sedap. Itu tanda kita bersahabat. Baiklah, Datuk. Saya minta diri pulang kerana banyak kerja lagi. Baik. Orang apa tu, Tun Fatimah? Orang apa sekalipun, apa nak ditakutkan? Berilah. Wah, bukan main cantik lagi. Nak ke mana semua ni? Tuan hamba tak ada hak bertanya. Bukan begitu. Kalau tuan hamba semua ada ke lapangan, jemputlah ke tempat hamba. Hamba nanti akan hadiahkan barang-barang permata. Jangan biadab. Hamba gadis-gadis Melayu tidak gelojo dengan permata-permata itu. Jangan mudah marah. Tak baik. Rela! Rela, jangan marah sedikit. Jangan ganggu anak gadis orang tidak baik. Maafkan hamba. Rela, ingat, ini tempat orang tahu. Tapi gadis Melayu cukup cantik, Nakhoda. Cantik dan cantik bukan kau punya pasal. Kita datang ke Melaka bukan kerana perempuan. Kerana berniaga, faham? Faham, Nakhoda. Lain kali jika kau melakukan perbuatan yang semacam ini, aku pancung dengan pedang ini. Sudah, mari semua. Betul. Betul. Nampaknya Tuan hamba masih belum paham jua tentang adat Melayu. Bukan hamba yang patut kamu sembah. Hamba bukan sultan. Maafkanlah hamba, Datuk. Lain kali jangan dibuat lagi, Mandalia. Ingat tu Mandalia. Biar mati anak, jangan mati adat. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan. Datuk Bendahara Tun Mutahir. Adakah apa-apa pengaduan yang Datuk bawa? Ampun tuanku. Orang-orang Portugis meminta Pati mempersembahkan kepada tuanku. Yaitu mereka hendak membuat perniagaan di Melaka ini. Bagaimana fikiran Datuk-Datuk sekalian? Ampun tuanku.
pada pikiran Pakcik tak usah dibenarkan. Sebab perangai mereka itu jahat-jahat belaka. Bagaimana kamu tahu ini semua, Mendalia? Pakcik Ketua Sah Bandar, tuanku. Pakcik tahu segala-galanya. Kalau mereka jahat, mengapa Datuk Mendaliar membawa mereka berjumpa hamba? Mereka jahat kepada orang-orang yang di bawah. Tetapi kepada Datuk, mereka baik. Sebab itulah mereka menghadiahkan Datuk rantai emas. Apa benarkah perkataan Mendalia itu, Datuk Bendahara? Tentang orang-orang Portugis menghadiahkan patik kalung emas. Memang benar, tuanku. Tetapi tentang kejahatan orang-orang Portugis, Pakcik belum nampak mereka membuat jahat lagi, tuanku. Kalau demikian, benarkanlah mereka berniaga di Melaka ini, Datuk. Dengan adanya kedatangan mereka, dapatlah kita berkenal-kenalan di antara satu bangsa dengan satu bangsa. Baik, tuanku. Titah dijunjung. Kamu, Mendalia, Tuanku. sebagai Ketua Syah Bandar, kamu harus memberi nasihat-nasihat yang berguna kepada orang-orang Portugis. Penjunjung titah, tuanku. Bersuai, Datuk sekalian. Anom, Rani, coba tengok bagaimana nak mengelak. Nah, tumbuk. Jaga. Ini ada dua caranya. Begini pun boleh, begini pun dia jatuh. Bagaimana dia jatuh? Nah, paham? Paham. Sekarang, tuan hamba berdua balik ke rumah ambil kerambit. Baiklah. Bangun, Lela. Sakit, Pak. Sekarang kita mula lagi ya. Cantik sungguh. Jangan ganggu hamba. Tak ada, hamba tak ganggu. Tolong! Tolong! Mama Tita! Tolong! Mama Tita! Tolong! Tolong! Jangan menjerit. Jangan menjerit. Tolong! Mama Tita! Nanti hamba hadiahkan kalung dia. Biarlah! Nanti hamba tikam keris ini. Jangan. Cepatkan! Ambil! Hamba bunuh! Sekarang hamba menikam, Lela Sari mengelak, ya? Sedia? Tolong! Suara siapa tu, Lela? Hamba pun tak tahu. Mari kita pergi. Mereka cuma mengganggu hamba berdua. Kamu semua coba nak mencemarkan gadis-gadis Melayu, ya? Tidak, hamba tidak menjemparkan gadis Melayu. Hamba cuma nak berikan hadiah. Ambillah. Ini hadiah. Tuan Fatimah sepak hamba. Pergi dari sini. Jangan, jangan. Pergi kamu semua dari sini. Pergi. Pergi. Mari kita semua balik. Freya! Freya! Tuan hamba semua nak ke mana ni? Jalan-jalan, Tok. Datuk Mandalia. Bolehkah Datuk Mandalia menolong hamba? Pertolongan apakah yang Tuan hamba maksudkan? Begini, Datuk. Hamba cukup asyik dengan Tuan Fatimah. Kalau Datuk boleh melarikan dia, hamba akan beri hadiah pada dia. Itu jangan susah, Freya. Jangan susah. Hamba sedia menolongnya. Tapi bagaimana pula dengan suaminya, Tuan Ali? Suaminya tolak belakang. Hamba bukan nakkan suaminya. Yang hamba nakkan Tuan Fatimah. Itu betul, Pereira. Tapi suaminya handal bermain senjata. Nanti tuan hamba semua binasa. Hamba pun handal juga, Datuk. Perkara itu Datuk jangan khawatirkan. Tolonglah hamba, Datuk. Kalau begitu, biarlah hamba cuba-cuba menolong. Mudah-mudahan berjaya. Terima kasih, Datuk. Bagus, Datuk. Terima kasih. Pereira, hamba nak pulang. Sebab Pedro Lopez Esquira akan datang ke rumah hamba. Baik, Datuk. Oh, Datuk.
Oh, nakhoda Lopez. Apa hajat datang? Hamba datang hendak jumpa Datuk. Silakan naik. Terima kasih. Silakan duduk nakhoda. Terima kasih. Apa hajat nakhoda Lopez datang? Bagaimana Datuk? Permohonan hamba hendak berniaga di dalam negeri Melaka ini. Adakah dapat kebenaran dari Sultan? Kerana desakan daripada hamba lah, maka Sultan telah meluluskan permintaan tuan hamba itu. Hamba berharap kepada bendahara. Rupa-rupanya Datuk Mandaliar yang menolong. Kepada bendahara, tak usah diharap-harapkan nakhoda. Sebab dia itu pandai bermuka-muka. Hamba tak sangka bendahara demikian. Tetapi sudahlah. Hamba kemari hendak berniaga. Sekarang sudah berhasil. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Bila agaknya nakhoda memulakan perniagaan di Melaka ni? Secepat mungkin. Tetapi hamba akan pulang ke Portugal dahulu. Nah, ini hadiah. Terima kasih nakhoda, terima kasih. Satu, bawa air kemari. Jangan bersusah payah Datuk. Hamba akan pulang sekarang. Nanti dulu nakhoda. Tak payah air dulu. Selamat. Sari, Tun Fatimah. Mari. Semenjak tapan diganti tuber, buah keras menjadi berangan. Semenjak tapan diganti tuber, Balik dulu ya, Bang. keras menjadi berangan. Semenjak bulan jatuh ke riba, merpati terbang berpasang-pasangan. Semenjak bulan jatuh ke riba, merpati terbang berpasang-pasangan. Baik-baik berjalan malam, kalau takut bawalah teman. Baik-baik berjalan malam, kalau takut bawalah teman. Memang sudah kehendak alam, burung terbang memang berkawan. Memang sudah kehendak alam, burung terbang memang berkawan. Kapal berlayar diangkat sau, sau digantung terayun-rayun. Kapal berlayar diangkat sau, sau digantung terayun-rayun. Sudahlah terang lagi bersulung, kalau dah tahu ngapa berpantun. Sudahlah terang lagi bersulung, kalau dah tahu janganlah bilang orang. Kalau pergi ke Teluk Tengah, jangan lupa membawa raga. Kalau pergi ke Teluk Tengah, jangan lupa membawa raga. Jangan diusik, janganlah dihias, nanti tuan begitu juga. Jangan diusik, janganlah digias, nanti tuan begitu juga. Fatimah ya? Tidak, hamba semua tidak mengganggu. Kalau tidak mengganggu, mengapa kamu semua datang kemari? Apa salahkah hamba semua bersesia datang kemari? Tidak boleh cakapnya. Apa lagi itu datang? Mula mereka. Sabar, sabar. Tun Hasan, jangan buat begini tak baik. Mereka semua sudah melebihi daripada batas stand untuk menilai. Sudahlah. Bukankah mereka itu semua tetamu kita? Kalau sudah melebihi, perlu apa kepada tetamu, Datuk? Kali ini maafkan mereka, Tun Hasan.
Kamu orang petugas yang hamba begini sekali. Pergi kamu pulang. Berok. Baik, Tuan Hasan. Mari semua. Ayahanda beta Raja di Baro. Katanya, orang-orang Portugis mabuk di Pekan Pesara. Apa benarkah begitu, Ayahanda? Ayahanda kurang perasa, Ananda. Ampun tuanku. Datuk Mandalia mohon menghadap. Persilakan dia menghadap. Datuk Mandalia. Adakah apa-apa perkhabaran yang baik Datuk bawa? Dan bagaimana dengan perkawalan kita di Pelabuhan Melaka? Ada baik, Datuk? Ampun tuanku. Perkawalan di Pelabuhan Melaka semuanya baik. Dan banyak dagang santri yang datang meniaga tuanku. Tetapi apa, Datuk Mandalia? Cuba Datuk terangkan kepada beta. nampaknya orang-orang Portugis membuat kacau tuanku. Apa yang mereka dah lakukan? Ampun tuanku. Mereka mengganggu Itun Fatimah dan rakan-rakannya. Mengganggu Itun Fatimah? Datuk Mandalia. Tuanku. Sebelum perkara yang tidak diingini berlaku, beta harap Datuk berilah nasihat-nasihat yang berguna kepada mereka. Tidak dijunjung tuanku. Ampun, Tuanku. Ada apa, Zainab? Nampaknya Datuk Bendahara dengan anak buahnya datang menghadap. Datuk Mandalia. Sila berehat. Ampun tuan. Datuk Bendahara. Adakah apa-apa perkhabaran yang tidak baik? Benarkah Tun Fatimah diganggu oleh orang-orang Portugis? Benar tuanku. Memang orang-orang Portugis itu mengaibkan Pati. Ampun tuanku. Bukankah Pati telah sembahkan dahulu tentang keadaan orang-orang Portugis itu? Jika demikian, jangan dibenarkan mereka tinggal di Melaka ini, Datuk. Baik tuanku. Silalah berehat, Datuk. Kiranya izin ke bawah dulu Pati bermohon diri. Silakan. Bermohon Pati. Sudah datang Datuk Mandaliar? Belum, Nakhoda. Itu berdatang, Nakhoda? Datuk. Sudah lama Nakhoda menunggu? Tidak. Apa hajat Datuk hendak berjumpa dengan hamba? Sultan telah perintahkan bendahara untuk memerangi orang-orang tuan hamba. Apakah kesalahan yang orang-orang hamba lakukan? Orang-orang tuan hamba tidak bersalah. Ini semua fitnah dari bendahara. Tetapi hamba semua tidak bersalah. Datuk. Ada apa gitu? Bendahara dan anak buahnya bersedia hendak memerangi orang-orang Portugis. Bagaimana tuan hamba tahu perkara ini gitu? Hamba sendiri telah menyaksikan baru sebentar tadi. Lebih baik tuan hamba semua bersedia. Hamba kemari semua bukan hendak bergaduh, tetapi hendak berniaga. Suza, Gomez, panggil Pereira dan orang kita pulang.
boleh bawa Tuan Fatimah lagi? Oh, kau nak kata Fatimah ya? Ya. Soriano! Apa salah ni? Aku nak datang Tuan Fatimah. Untuk kau. Bagus! Oh, dia datang sini untuk beri hadiah. Ikat dia kamu bodoh. Berani ya, ikat dia. Ya. Berikan dia. Ikat dia situ. Stop! Ada apa tuan Enggang? Tuan busuk gaduh dengan orang-orang Portugis. Orang Portugis? Ali, bawa orang kita dan sama orang lagi. Pergi tengok. Baik, baik semua! Tulis sana. Tepi. Rani ambil tepi. Sudah. Ayo, kakak. Lepaskan aku. Bagi kita lawan satu sama satu. Dia tak tahu lawan. Dia tak tahu. Mengapa Tuan hamba ikat tumbuh setia? Asal dia bersalah? Lebih baik dilepaskan sebelum orang-orang hamba mengamuk. Apa mereka? Baiklah nak kuda, biarlah hamba pulang dahulu. Silakan. Nak kuda! Nak kuda! Nak kuda! Ada apa? Ada apa di Susan? Rosario? Ada apa? Farida mati nak kuda. Mati? Apa pasal? Orang-orang Datuk Mendara membunuhnya. Dan banyak lagi orang-orang kita mati. Apa ini Datuk Mandalir? Apa kesalahan orang-orang hamba semua? Bukan dah hamba katakan, benarlah kata Kitol tadi. Datuk, hamba akan balik ke gua. Hamba tidak puas hati dengan perbuatan orang Melaka. Hamba semua akan datang menyerang negeri ini. Kalau orang-orang Portugis datang menyerang Melaka, hamba sedia menolong. Bagus. Datuklah sahabat hamba. Sekarang, hamba semua akan balik ke gua. Selamat tinggal, Datuk. Selamat jalan, Tuan Khuda. Selamat tinggal. Mari. Datuk. Datuk, kedai Meniam ini dirubuhkan oleh Tuan Hasan Temenggung, Datuk. Pasal apa? Tuan Hasan merentang tali. Kata dia, kedai Meniam terlepas pada tali itu. Padahal tidak. Tak patut Tuan Hasan berbuat begitu. Memang tidak patut, Datuk. Kedai anak buah Nina Suradwana tidak dirubuhnya. Aku mesti jumpa Nina Suradwana. Sudah tentu anak buahnya memberi suap kepada Tuan Hasan Temenggung. Nina Suradwana? Banyak. Apa hajat Datuk memanggil hamba? Mengapakah kedai Tuan hamba tak dirubuhkan oleh Tuan Hasan Temenggung? Sungguh pun dia mentang tali di kedai hamba. Tapi kedai hamba tidak terlepas daripada tali itu. Mana boleh? Kerana Tuan hamba memberi wang kepadanya, bukan? Sebab itulah kedai Tuan hamba tak dirubuhkan. Dan kedai anak buah hamba dirubuhnya. Jangan cakap begitu, Datuk.
Kalau tak percaya, marilah kita berjumpa Datuk Bendahara. Mari, silakan. Datuk. Ah, Mandeliar. Apa hajat tuan hamba ni? Datuk, hamba perlu minta Datuk menyelesaikan perkara hamba dengan Nina Siraduana ini. Bukankah hari telah hampir maghrib? Tak bolehkah tuan hamba besok saja datang? Baik, Tok. Baik. Hamba minta diri. Datuk, Nina Siraduana datang, Datuk. Mana dia? Tu. Baik. Ah, Nena, jemput kemari. Jemput dulu. Apa hajat Nina datang malam-malam buta ni? Memang besar hajat hamba, Datuk. Apa dia? Nampaknya Datuk Mendelia sangat benci pada hamba. Kenapa Nina cakap begitu? Tengoklah. Tidak satu pasal dia mencari kesalahan hamba. Pasal apa? Dulu pasal lain. Sekarang pasal kedai pula. Dia menuduh hamba memberi suap kepada Tun Hasan Temenggung. Tuan hamba bukan tak tahu perangai Datuk Mandeliar tu. Sebenarnya, hamba tidak memberi apa-apa pun pada Tun Hasan. Sudahlah, Nina. Taulah hamba menyelesaikannya. Kalau begitu, biarlah hamba pulang dahulu. Lekas benar tak pulang, hamba banyak kerja, Datuk. Dan ini hadiah hamba. Mengapa pula Nina memberi hadiah ini? Ini hajat hamba, Datuk. Haraplah terima hadiah hamba 10 kati emas. Mengapa pula Nina bersusah payah ni? Ini perkara kecil saja, tu. Sekarang biarlah hamba pulang. Baik. Terima kasih banyak, Nina. Datuk. Siapa? Datuk. Siapa lu? Pak Ketua. Apa dia nak? Pusing. Ada apa gitu? Nina Siraduana telah berbicara dengan Datuk Mendahara dan dia telah memberi 10 kati emas pada Mendahara kerana dia hendak mengerjakan Datuk. Benar perkataan kau ini, Kitul? Benar, Datuk. Kaulah sahabat aku, Kitul, dan aku hapuskan hutangmu yang sekati emas itu. Terima kasih, Datuk. Sekarang pergilah kau pulang, Kitul. Baik. Sekarang aku mesti kasih tahu Laksmana Khoja Hasan. Kemanakah garangannya Datuk Bendahara tidak hadir? Ampun, Tuan. Datuk Laksmana. Apakah gerangannya maka Datuk datang dari pintu sebelah sana? Adakah apa-apa kabaran baik yang Datuk bawa? Ampun, Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Nampaknya Datuk Bendahara bersultan di mata, beraja di hati. Apakah arti perkataan Datuk Laksmana ini? Ampun, Tuanku. Digantung Patik tinggi, dibakar Patik hangus. Nampaknya Datuk Bendahara cuba hendak merampas kerajaan Melaka. Benarkah persembahan Datuk Laksmana ini? Benar, Tuanku. Bendahara telah menempa cerik emas dan kaos emas. Kasatnya hendak naik raja di dalam negeri Melaka ini. Ampun, Tuanku. Oh. Datuk Bendahara nak menderhaka kepada sultannya, ya? Beta mesti mengambil keputusan. Beta mesti menjatuhkan hukuman ke atasnya. Sebelum Kekanda melakukan sesuatu apa, hendaklah diselidiki lebih dahulu. Cis! Kau pula nak mengajar aku, Zainal, ha? Bukankah aku Sultan Melaka? Nyang kau dari sini! Tun Sri Raja, Indra Segara. Ampun, Tuan. Pergi kamu berdua. Ha?
Habis sekali wayang Datuk Bendahara Durjana itu. Serta kamu pergi sekarang juga. Titah dijunjung, tuanku. Patutlah Datuk Bendahara tak mau menyembahkan Tun Fatimah kepada beta. Rupa-rupa begini keadaannya ya. Ya. Sekarang baru puas hati beta. Assalamualaikum Datuk Sinara Diraja. Adakah gerangan Datuk Bendahara? Ada di dalam, baru lepas sembahyang. Abang Mutahir. Tun Suradiraja. Hamba Datuk. Kepada siapakah gerangannya yang dimaksudkan ini? Maafkan hamba Datuk, bahwa takdir Allah Ta'ala sudah datang kepada Datuk. Hamba dititahkan bunuh. Barang yang telah berlaku dengan kehendak Allah, hamba relalah. Tidak ayah, selagi ada benih ayah, Hasan tidak benar kata siapa pun melakukan idaman kepada ayah. Hasan, Jangan coba menggalang titah Sultan. titah yang zalim memang patut digalang ayah. Anak Melayu tidak pernah derhaka, Ali. Tetapi kepada Sultan yang zalim memang patut kita durhaka ayah. Sultan buat begini, ialah berkenakan emas-emas ayah. Biar Hasan buang semua emas itu. Jangan, Hasan. Mungkin Sultan berkehendakkan emas-emas kita itu. Kalau tidak, apa dosa kita maka hendak dibunuhnya? Memang benar, Subang. Memang benar. Tun Sura, jalankanlah hukuman Sultan yang maha adil itu. Tidak! Tidak! Hamba tidak benarkan Tun Sura melakukan hukuman itu. Ayah. Sabar. Dan mengucaplah anakku. Telah sampai hukum Allah pada ayahanda. Sila Tun Sura. Bukan Datuk saja yang dihukum. Bahkan anak buah Datuk juga dititah Sultan untuk dihukum. Baik. Titah Sultan jangan diperingan-ringankan. Silalah semuanya ke tempat hukuman. Datuk, sekarang sudah sampai pada tempatnya. Suradiraja, jalankanlah titah Sultan. Kalau begitu, silalah berlutut. Maafkan hamba Datuk. Sebab hamba berbuat begini ialah menjalankan titah perintah Sultan. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Tunali, bawa Tuan Fatimah ke sana. Hamba menjalankan tugas hamba yang kedua kali. Datuk Sri Naradiraja, sekarang sampailah sudah giliran Datuk. Inilah Tuan Surah. Tidak, Tuan Fatimah. Hamba menjalankan kewajiban hamba. Kalau Tun Surah berdegil juga, hamba akan ngamuk. Fatimah, jangan cuba melanggar titah Sultan. Tidak, Bang. Mata sanggup melihat kaum keluarga serta suami Mak dibunuh di hadapan mata. Biarlah Mak mati dulu. Mengucaplah, Mak. Mengucaplah. Janganlah dihalangkan pekerjaan Tun Surah ini. Benar perkataan Tuan Ali itu, Tuan Fatimah. Sungguh kejam Tuan hamba Tun Surah. Fatimah, ingatlah wasiat ayah. Tuan Surah, jangan dibunuh semuanya. Tinggalkan benihnya. Fatih menjalankan titah Sultan Tengku. Beta tidak mau dengar ini semuanya. Pergi dari sini. Fatih, pengabar angkat segala mayat-mayat ini. Tuan Fatimah, bersabarlah. Tuan Fatimah. Marilah kita pulang. Makan dulu. Nasi pun dah siap. Kalau sudah siap, pergilah Tuan hamba makan dulu. Tidakkah Tuan merasa lapar? Dari semalam malam tak makan? Marilah. Hamba tak selera nak makan. Pergilah Lelasari makan dulu. Haji Zainal datang, Tuan. Mana? Tuh. Apa buat Tuan hamba duduk di sini, Tuan Fatimah? Sabarlah. Janganlah diturunkan perasaan hati. Segala perkara yang telah berlaku itu, semuanya kehendak Tuhan. Bagaimana Pati nak bersabar, Tengku? Ayah dan suami serta kaum keluarga Pati dibunuh Sultan. Apakah kesalahan mereka? Mungkin ada sebabnya Sultan berbuat demikian, Fatimah. Sabarlah. Tunggu. Tengku pun ada di sini. Kamu tak ada hak bertanya. Mari hambakan. Fatimah, nanti malam beta datang. Ampun tuanku.
Ada perkara apa yang kau bawa, Hambarkat? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Pati harap dia ampun. Nampaknya Raja Zainal cuba nak memikat Tun Fatimah. Zainal cuba nak memikat Tun Fatimah? Benar tuanku. Kalau Pati berdusta, sila tanya Datuk Mudaliar. Apa benar Mudaliar? Benar tuanku. Zainal. Tak sudah-sudahnya nak mengusik anak isteri orang. Zainal cuba nak menyunting bunga idaman beta ya. Cik! Dia sia beta menjadi sultan di dalam negeri Melaka ini. Siapa di antara kamu yang berani menghabiskan riwayat Zainal? Siapa? Cakap! Mengapa kamu semua membisu? Cakap! Tak ada seorang pun yang berani. Semua pengecut! Kamu Hambarkat. Kemari, tuanku. Sini. Datuk Laksmana. Tuan. Serta semua pegawai-pegawai sekalian. Beta mau semua orang tunggu di sini sampai beta datang. Mengerti? Kalau tak salah, itu Raja Zainal, Tun Fatimah. Mana? Itu? Kemana Tun Fatimah nak pergi beramai-ramai ni? Patik semua nak ke rumah Tun Busustia sekejap, Tengku. Beta datang ni nak ke rumah Tun Fatimah. Iya tak iya. Patik pun terlupa. Apa hajat Tengku nak berjumpa dengan Patik? Tak manis bicara di sini, Fatimah. Marilah kita ke sana sekejap. Tuan hamba semua, pergilah dulu. Hamba nak berbicara dengan Tengku Zainal sebentar. Silakan. Tangkap dia! Jangan aman! Rupanya begini keadaan Tengku ya. Biarlah! Berani kau menegur aku ya Barkat? Memang berani kerana Patih membuat titah Sultan. Tangkap dia! Lebih baik Tengku menyerah. Dis! Biar melayang nyawa aku Barkat, tidak aku menyerah kalah. Terima bagian Tengku. Bangun Barkat. Bangun. Ini Raja Zainal lah. Ini Raja Zainal. Aku peduli apa Raja Zainal. Tangkap Tun Fatimah. Tun Fatimah! Jangan apa? Berani Tun Fatimah membunuh pengawal Sultan dia. Lebih baik tuan hamba menyerah. Selagi Tun Fatimah berbintikan bendahara, sekalipun dagingku dicincang lumat, namun menyerah tidak sekali. Pengawal, tangkap Tun Fatimah. Jangan rapat. Tangkap Tun Fatimah. Bawa semuanya. Ayahanda, Tuanku, sudahkah Hambarkat datang? itu pun dia Hambarkat menghadap. Ampun Patih tuanku. Tun Fatimah.
Sebab itulah beta tak ada selera nak sangka. Rupa-rupanya Tuan Fatimah datang ke istana beta. Berkat. Bagaimana dengan Raja Zainal? Ampun tuanku. Kewajiban Patih terhadap Raja Zainal telah selesai. Dan inilah Tuan Fatimah Patih persembahkan kepada tuanku. Syabas Berkat. Kamulah Panglima Harapan. Silakan Berkat. Tuan Fatimah. Beta menyuruh membawa Tuan Fatimah ke istana beta ini. Bukanlah sebagai seorang yang bersalah. Tidak, Tuan Fatimah. Tetapi beta berhajat nak menjadikan Tuan Fatimah permaisuri Melaka. Salah dirusakkan lagi hati Patih kakku. Jadi permaisuri Melaka tak mau? Hai Fatimah, Fatimah. Patih tidak layak menjadi permaisuri Melaka, tuanku. Oh, jangan cakap begitu, Tuan Fatimah. Karena layaklah, maka beta bersusah payah menyuruh Barkat menyebut Tuan Fatimah ke mana. Tidak, tuanku. Tidak. Siapakah yang mempersilakan Tuan Bususti datang ke istana beta? Ampun, tuanku. Salahkah Patih menghadap kerana tidak menyaksikan sepupu Patih Tuan Fatimah bakal menjadi permaisuri Melaka? Tentu tidak salah. Tetapi adakah Tuan Busu bersetuju jika beta jadikan Tuan Fatimah permaisuri beta? Korang tapak tangan nyeru Patih tadakan. Sudah tentu Patih suka tuanku. Bagus, Tuan Busu, bagus. Beta akan anugerah petangkap kepada Tuan hamba. Tidak. Tidak, tuanku. Tuan Fatimah. Ampun tuan, biarlah Patih uruskan perkara ini. Silakan Tuan Busu. Datuk-datuk sekalian, sila bersurai. Mari kita balik. Ya, Tuan Fatimah. Apa yang tangiskan Tuan Fatimah? Ikut sajalah ke Mansur tadi. Jangan rapat, nanti hamba tikam dengan kerambet ini. Tuan hamba bukan saudara kepada hamba lagi. Jangan mudah membuat keputusan yang bodoh itu, Fatimah. Tuan hamba cuba nak membujuk hamba kerana gilakan pangkatnya. Pergi dari sini. Hamba tidak niat begitu, Fatimah. Tetapi ada sebabnya maka hamba berbuat begini. Jadi, tidakkah Tuan Busu berpura-pura? Bukankah ini anak buah Datuk Bendahara? Hamba tidak tamak kepada pangkat dan harta kekayaan, Fatimah. Apa benar keperkataan Tuan Busu? Cih! Dayus hamba kalau berbelah, kata Sari. Jadi, apakah tujuan Tuan Busu? Kematian Datuk Bendahara tentu ada bersebab. Kalau hamba sebagai anak buahnya tidak menyiasat, lebih baik hamba keluar dari Melaka ini. Menyiasat? Jadi Tuan hamba menyuruh hamba menjadi permaisuri Sultan? Ya, itu adalah pengorbanan suci. Sebab dengan jalan ini sajalah cita-cita hamba akan berjaya. Hamba masih curiga, Tuan Busu. Kalau hamba dijadikan batu galasan untuk menjayakan cita-cita seseorang. Hamba ialah keturunan darah Melayu sejati, Tuan Fatimah. Hamba tidak akan berdiam diri kalau kaum keluarga hamba dibunuh dengan tidak bersebab. Maukah Tuan hamba bersumpah? Demi Allah, hamba bersumpah. Hamba memaksa Tuan Fatimah ialah kerana tidak menyiasat segala perkara yang telah berlaku. Kerana pengorbanannya suci, hamba mengikut kemauan Tuan hamba, Tuan Busu setia. Iya. Mudah-mudahan berjaya segala cita-cita kita. Sekarang biarlah hamba beredar dulu ya, Tuan Fatimah. Ampun tuanku,
sehat sentosa serta berjaya, tambah berjasa, tambah mulia. Pati semua, wangi dan tari, tari bersama olah-olah pucuk antara, bagi hiburan seni baginda serta permaisuri Tun Fatimah, mudah-mudahan berbahagia dan bijaksana. Sungguh berdaulat bahagia duli baginda, dengan Fatimah cantik rupawan terikan di Melaka. Lubuk akal lautan budi cerdik cendekia. Fatimah payung negeri memang mulia. Olah-olai pucuk antara, Tun Fatimah ya bijaksana. Mudah-mudahan panjanglah umurnya, sehat sentosa serta berjaya, tambah berjasa, tambah mulia. Datuk, Tunku Ahmad datang, Tuk. Ku, sila. Barulah padan Sultan dengan Tun Fatimah. Ini tidak. Datuk Bendahara sungguh bijak, tapi tak pandai memadankan anaknya. Mengapa Datuk membangkit-bangkitkan perkara yang telah lepas? Padan tak padannya bukan Datuk punya perkara. Bukan begitu, Tun Busu. Kan disatukan dari dulu, bukankah baik? Baik tak baik bukan Datuk punya pasal. Mengapa mesti Datuk ambil tahu? Tengku, Patik dengan Sultan, ayahanda Tengku, seperti isi dengan kuku. Segala-galanya Patik mesti ambil tahu. Jadi, segala apa yang berlaku di Melaka ni, tentu Datuk mesti tahu. Bukankah begitu? Itu sudah barang tentu, Tun Busu. Jadi kerja Datuk bukan hanya sebagai pengurus sah bandar. Bahkan apa saja jawatan pun di bawah tanggungjawab Datuk agaknya. Tengku, apa yang Patik cakap, Sultan semua mengikut. Kalau begitu, Sultan mentang di Melaka ni berpadukan kepada Datuk lah. Iya, kerana Sultan telah banyak makan budi hamba. Jadi segala nasihat hamba semua didengarnya. Jika demikian, tak gunalah Negeri Melaka punya bendahara. Kalau bendahara tamak nak merampas takhta kerajaan, memang tak berguna. Kepada siapakah yang Datuk maksudkan? Kepada sesiapa yang tamak lah. Sekarang baru Patik faham, Tengku. Rupa-rupanya, segala apa yang berlaku di Melaka ini, Datuk Mandalia yang bertanggungjawab. Memang sudah terang, Tun Busu setia. Jadi sia-sia ayahanda Peter menjadi Sultan. Jangan dibabitkan dengan Sultan. Nanti Patik persembahkan kepadanya. Kalau Datuk berani, pergilah persembahkan kepadanya. Gentar tak gentar? Ingat, Tengku. Sultan mendengar cakap Patik. Hitam kata Patik, hitamlah. Putih kata Patik, putihlah ya. Mari kita beredar, Tengku. Tak guna dengan Datuk ni. Mari, dengar. Tun Busu. Ini Datuk Mandalia lah. Baru dapat pangkat dari Sultan, hidung sudah tinggi. Aku mesti persembahkan kepada Sultan. Aku mesti persembahkan kepada Sultan. Tul, nampaknya anak buah bendahara besar kepala, Tul. Apa yang kau takutkan, Mutu? Masa Datuk Bendahara hidup belum bolehlah. Ini masa Datuk kita, Datuk Mandalia. Tolong! Tolong! Orang kejarku! Orang kejarku! Ini apa Salih? Apa Salih? Apa tak kerjanya? Masih dia bercaku. Oh, dia pada unjuk ke kuih kuatnya. Bukankah dia anak buang kepada dia? Aku boleh apa? Bukan itu. Hei! Sudah! Apa asal kamu semua gaduh ni? Ampun, Tengku. Pasal dia jahat, Tengku. Apakah kesalahan yang telah dilakukannya? Pasal dia mukul anak buah Datuk Mandalia, Tengku. Tidak, Tengku. Dia tidak bisa pati, Tengku. Oh. Kau fikir Melaka ini Datuk Mandalia yang punya, ya? Hah? Pergi semua dari sini.
Ayahanda Beta Raja di Baro. Nampaknya Negeri Melaka ini belum ada mempunyai Datuk Bendahara. Apa kata ayahanda jika anak anda lantik Paduka Tuan, iaitu anak anda Paduka Raja menjadi bendahara? Adakah ayahanda bersetuju? Molek ananda. Pada pikiran ayahanda, eloklah itu. Bagaimana orang kaya serta orang besar-besar Beta sekalian? Bersetuju? Bersetuju, Tuan. Apa hajat anak anda datang menghadap ayahanda? Ampun ayahanda. Nampaknya ayahanda memerintah Melaka ini berpandukan nasihat dari orang lain. Apakah arti perkataan anak anda ini, Ahmad? Belum anak anda menjawab, lebih dahulu anak anda hendak bertanya. Apakah tugas Datuk Bendahara? Bendahara sebagai penasihat Beta. Tetapi sekarang Bendahara belum dilantik lagi. Benar ayahanda. Tetapi adakah pernah ayahanda mendengar nasihat Bendahara? Sis! Penyebab! Anak biadab! Berani kau berkata di hadapan Beta begitu ya, Ahmad? Ahmad? Siapa cakap, Ahmad? Siapa cakap? Kalau tidak ada angin bertiup, kau tidak akan bergoyang, ayah. Sia-sia Beta menjadi sultan di Melaka ini. Kau nak perbudak-budakkan Beta, ya, Ahmad? Ampun, tuanku. Bukan begitu niat Tengku Ahmad. Apa yang dipersembahkannya ialah di atas yang hak. Diam! Beta tak mudah yang ini semua. Ingat segala. Luncurkan jawatan terbusu dan sudah kali bayarnya. Biadab! Tuanku, janganlah pisang berbuah dua kali. Segala apa yang hendak dilakukan, siasatlah lebih dahulu. Ya, ayahanda. Raja yang adil itulah yang dikasihi rakyat. Apakah artinya perkataan kamu ini semua? Ha? Apa? Apa? Ha? Ampun, tuanku. Kematian Datuk Bendahara adalah sebagai tipu muslihat dari seseorang. Mengapa terbusu berkata demikian? Kerana ayahanda tidak menyelidiki lebih dahulu dan percaya kata-kata orang. Ya, kata-kata yang benar. Tentu sekali ayahanda percaya. Kalau kata-kata fitnah ayahanda, bagaimana? Mustahil Datuk Mendalian nak membuat fitnah. Air tenang jangan disangka tak ada berbuaya, tuanku. Dan barang yang mustahil itulah selalu berlaku. Oh. Jadi, kamu menyangka Datuk Mendelia yang membuat fitnah? Beta tak percaya! Beta tak percaya! Ini adalah dusta semata-mata! Kalau begitu, siasat tuanku. Janganlah mudah tidak percaya. Kalau tuanku sudah selidiki, tidaklah berlaku bermacam-macam perkara. Indra sekarang, tuanku, pergi panggilan semua Noko Hasan. Katakan Beta nak berjumpa. Menjunjung titah, tuan. Ingat kamu semua. Beta akan siasat perkara ini. Jika Beta dapati perkara ini bukan fitnah, kamu semua akan Beta hukum dengan hukuman yang berat. Sudah, pergi berserai semua. Tuanku, izinkanlah Pati bersiar-siar di taman sekejap. Silakan, Adida. Pengawal, pergi panggil Lela Sari, Tun Anom dan Dang Rani sekarang juga. Lekas ya. Ada hajat apa Tun Fatimah memanggil hamba sekalian? Bolehkah hamba pergi bersama Tun Fatimah? Tak usah. Tuan hamba tunggu saja di sini. Mari kita pergi sekarang cepat. Datuk! Kediaman yang ini dirubah oleh Tuan Santi Penggong. Pasal apa?
Kita mesti bunuh dia. Kita mesti bunuh Tuan Busung. Datuk! Datuk! Siapa itu? Hamba, Tun Surah, Sultan memanggil. Datuk! Apa ni? Apa tak salah? Apa tak salah? Kau terima ini dia. Apa tak salah? Apa benarkah Datuk Bendahara Tun Mutahir menumpah cewek emas, kaos emas, rasanya nak merampas kerajaan Negeri Melaka ini, ha? Cakap! Ampun tuanku. Segala perkara itu Datuk Menaliar yang memberitahu Pati. Ada kalak semana menyiasat lebih dahulu. Persembahan Datuk Menaliar itu adalah benar belaka tuanku. Beta belum puas hati lagi. Beta belum puas hati lagi. Tunggu sesetia. Tuanku, Pergi panggil Datuk Menaliar sekarang juga. kita junjung tuanku. Tuanku, tolong panggil tuanku. Dia apa Datuk Menaliar? Beta tak mendengar ini semua. Tolong, jangan beta mau tahu. Apa benar Datuk Bendahara Tun Mutahir menempah cewek emas, kaos emas, dan membuat kerajaan lain di Melaka ini? Cakap! Cakap berdua! Cakap! Kita yang beritahu Pati perkara ini tuanku. Apa ini Laksmana? Dia kata dia. Yang mana satu betul? Tunggu sesetia. Tuanku, Pergi panggil seketol. menjunjung kita. Ini dia ketol, tuanku. Siapakah kamu, wahai orang muda tiga sekawan? Siapa kamu? Ampun, tuanku. Pati sekalian ialah anak buah Datuk Bendahara yang mati terbunuh. Baik. Ketol. Apa benarkah Datuk Bendahara menempah cewek emas, kaos emas, dan kasarnya nak menaiki raja di Melaka ini? Ha? Ampun tuanku. Pati tidak menyembahkan perkara itu. Yang Pati saksikan dahulu ialah Nina Suradwana memberi emas 10 kati kepada Bendahara. Itu saja tuan. Sia-sia mereka jadikan kamu Laksmana aku jelasan. Ini semua fitnah. Fitnah belaka. Menyebabkan Datuk Bendahara yang tidak berdosa mati terbunuh. Tunggu sesetia. Tuanku, Lucu saja orang Laksmana sekarang juga. Halau dia keluar. Halau dia keluar. Keluar. Tuliga, tuanku. Bawa si Kedul dengan Madila keluar. Sudah dia dah mati. Sudah. Sekarang kan. Hei. Siapa kamu dia? Berani melakukan demikian dengan sultanmu? Wah. Siapakah kamu? Ha? Jawab. Jawab Tiana. Mengapa kau tak mau jawab? Ha? Mengapa? Tun Fatimah. Pati Tun Fatimah permaisuri Sultan. Memang Pati biadab, tuanku. Pati rela tuanku menghukumi Pati dan saudara-saudara Pati, Lelah Sari dan Dangrani. Hukumilah Pati, tuanku. Hukumilah Pati, tuanku. Hukumilah Pati, tuanku. Tidak, Adinda. Tidak. Maafkanlah segala kesalahan kami. Maafkanlah. Kanda berdosa. Kanda berdosa membunuh ayah Adinda dengan tidak ada sebab.
ya Tuhanku? Kenapakah aku sekejam ini? Kenapakah aku sekejam ini? Tanganku berlumuran dengan darah yang mengandungi dosa. Hatta 7 lautan sekalipun tidak akan dapat membasuh dosa. Adindaku Tun Fatimah, Kanda berdosa, Kanda berdosa, Kanda berdosa, Kanda berdosa. Bunuhlah Kanda, Kanda rela mati di tangan Adinda. Bunuhlah Kanda, bunuhlah Kanda. Takkanlah Adinda sekejam itu Kakanda. Tidak ada sesiapa lagi di dunia ini bagai Adinda Kakanda. Melainkan Kakanda seorang suami Adinda. Adinda yatim Kakanda. Adinda yatim piatu Kakanda. Adinda, maafkanlah Kakanda. Kakanda yang bersalah, Adinda. Kakanda yang bersalah. Kanda, perkara yang telah berlaku jangan diulang kaji lagi. Tetapi jadikanlah dia cermin pelajaran. Ingat Kanda, raja yang adil adalah dikasihi rakyat. Silakan. Adinda, silakan.